الفاتحة. أعوذ بالله. العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, syukur kita panjatkan pada malam ini yang kita berada masih dalam sambutan Idul Adha, Idul Qurban, dan pada seperti yang biasa kuliah kita sepatutnya semalam hari Nahar, tapi mungkin kesibukan semalam juga berkorban yang mengenai korban ini pun begitu. Jadi saya pun bersetuju lah begitu tukar karena bulan saya tak teringat yang sebenarnya Sabtu keempat jadual saja di Masjid Asyakumar. Jadi kan terlupa itu maka berkorban Asyakumar. Tak apalah. Tadi saya di telefon. Saya kata masalah. Saya di telefon tidak mau, tak apalah. Jadi memang tajuk pun untuk kita malam ini cakap ialah mengenai korban. Jadi saya minta tajuk khas korban. Apa itu korban? Semua tahu kan hari ini di masjid ada berapa ekor korban? 5. Kami pun salah 5 juga. Itu korban yang diartikan dalam ibadah yang khusus, yaitu korban maksudnya menyembelih haiwan ternak, kambing, kibas, unta, kerbau, yang dilakukan pada hari An-Nahr, Yaum An-Nahr dan Yaum Tashrik yang 3, kerana mendekatkan diri, takarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan sebagai ibadah al-Qurban atau udhiyah. Dan hari menyambutnya kita Idul Adha, ya. Tapi korban dalam makna yang lebih luas. Kataan korban itu memang pada asalnya makna dekat, yang qarba yaqrubu dalam bahasa Arab, qurbatan, qariban, datang juga korban. Maknanya perbuatan mendekatkan, menjadikan dekat sesuatu yang menjadikan dekat dengan yang lain. Maksud di sini ialah mendekatkan diri kepada Allah. Tapi istilah korban ini, qaraba ini dah kita jadi bahasa kita juga. Kita kata kaum kerabat, kaum keluarga yang dekat. Kita korban orang-orang yang dekat keluarga kita yang ada haknya di situ lagi. Baik, sekarang kita bercakap pasal korban. Dimaksudkan ini makna korban ini melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh kerana ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah Ta'ala. Korban ini sebenarnya ibadah yang memang awal lagi zaman manusia pertama sudah diperintah Allah melakukannya. Seperti juga lah Nabi-Nabi diutus Allah memerintah manusia mengibadati Allah dengan arti mentauhidkan Allah sahaja Tuhan yang wajib diibadati semua. Mengibadati Allah itu dengan melakukan ibadah salat atau sembahyang, di mana para anbiya itu diperintah Allah supaya umat mendirikan salat. Begitu juga ibadah korban dalam arti kata melakukan pengorbanan menyembelih haiwan. Hal ini di dalam Al-Quran ada disebutkan Allah tentang korban 2 orang anak Adam, Habil dan Qabil. Firman-Nya dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Itu ayat yang bermaksud, dan bacakanlah hai Muhammad, yang cerita, bacakan ceritanya. Bacakanlah hai Muhammad akan cerita dua orang anak Adam. Ketika kedua-duanya melakukan korban, maka Allah menerima korban salah seorang daripadanya, yaitu korban Habil, dan Allah menolak korban yang seorang lagi, yaitu korban Habil. Maka berkata Habil kepada saudaranya Habil, aku pasti akan membunuhmu. Berkata pula Habil, hanya saja Allah menerima akan korban orang-orang yang bertakwa. Jadi itu cerita korban yang pertama disebut. Ringkas ceritanya, Habil dan Qabil ini adalah dua orang anak Adam yang dikisahkan oleh kitab-kitab terdahulu. Qabil bekerja berladang gandum, tanam gandum. Manakala Habil pula menternak kambing. Itu zaman manusia dulu ni cari makan dua ringan, berladang gandum atau apa juga padi dan seumpamanya. Yang ini berternak hewan. Sampai hari ini pun kedua-dua ini perusahaan penting, ya, peternakan dan pertanian. Sebab itu dia dalam portfolio kementerian, buat dia dua sekali kan, Kementerian Pertanian dan Ternakan Hewan. Baik. Masa itu Allah hanya merintahkan korban masing-masing atas harta yang mereka usahakan. Oleh kerana Qabil berladang gandum, maka dia berkorban gandum lah. Sedangkan Habil pula kerana dia menternak kambing, maka dia berkorban kambing. Namun kedua-dua ini adalah perintah Allah, dan Allah hanya menerima satu sahaja korban dari kedua ini, dan menolaknya satu. Diriwayatkan yang diterima Allah saja korban Habil. Mereka korban Habil ditolak oleh Allah. Jawapannya kenapa ditolak oleh Allah? Jawapannya terdapat dalam ayat ini. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima akan korban dari orang-orang yang bertakwa. Maknanya Qabil bertakwa, sedangkan Habil adalah seorang yang bertakwa. Mereka Qabil tidak takwa. Itu ya jawabannya. Bertakwa, apa makna takwa pula? Itu kita semua dah faham. Takwa melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah semata-mata kerana Allah. Atau dalam huraian yang lanjut disebut bertakwa, yang saya senang petikkan sini dulu dalam kitab Pimpinan Rahman. Ingat tak? Ada itu kan? Ada kitab terjemah Pimpinan Rahman yang jauh itu. Ada yang saya pernah bawa sini, letak pula seminggu lepas ke bulan lepas. Surah Al-Baqarah awal itu dari kita melalui bagi dalil muttaqin. Bertujuh Quran ini tak satu lagi, memang dia bertujuh kepada orang yang mahu bertakwa. Lalu dalam keterangan takwa atau letak kaki di bawah itu, yaitu menjaga atau memelihara diri dari perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah dan azab seksanya di hari akhirat. Murka Allah di dunia, akhirat azab. Dengan mematuhi titah perintah Allah, hukum hakamnya, serta menegakkan undang-undangnya. Itu makna yang luas. Itu makna takwa. Jadi maknanya Habil melaksanakan korban kerana nak menegakkan perintah Allah.
Sebab dia takut kalau dia tak menegakkan perintah Allah, Allah murka, dan bila Allah murka maka masuk neraka. Kabil pula dia buat bukan kerana takwa. Kabil buat juga macam ya, memang Allah suruh juga, tapi dia buat tidak kerana takwa, macam Allah tak terima. Jawapannya kerana dia buat ikut saja buat atau ikut nafsu. Buat ikut orang nafsu. Nafsu kata apa? Nafsu kata Allah suruh buat, kita buat. Asal kita buat dah, Allah buat sungguh-sungguh. Rugi kita. Kalau nak buat pergi banyak-banyak sampai susah-susah pula kita menanam gandum, bukan senang nak buat. Maka dibagi juga lah gandum itu sebagai korban kerana Allah, bukan kerana Allah, kerana nak menunaikan tadilah perintah itu, tapi tidak bersungguh kerana Allah. Buat sementara kerana dia tak sanggup menahan hawa nafsunya, dia buat juga bagilah lebih orang. Nafsu ni tak suka tunduk kepada perintah Allah, tapi kerana terpaksa buat juga lah. Jawapannya maka tidak takwa. Dan menunjukkan bahawasanya antara dua orang ni, seorang ikut Allah, seorang ikut nafsu. Kerana ayat yang di bawah mengisahkan lagi untuk pendekkan cerita ini, saya baca kisah sikit je lah kan, tak ada sebut ayat. Tadi dalam ayat tadi, bila tak terima korban, dia kata, aku bunuh. Habil kata Habil kepada abang dia, aku bunuh kau. Tapi abang dia jawab, Habil ni abang, kalau engkau hulurkan tangan kerana nak bunuh aku pun, aku tak akan menghulurkan tanganku untuk bunuh kau. Sebab aku takut berdosa masuk neraka. Ini akhafullah Rabbul Alamin. Takut kepada Allah tadi. Tetapi dia dah, aku dah boleh. Akhirnya maka dia dikuasai oleh hawa nafsu. Dalam ayat berikutnya, maka dia tunduk kepada keinginan hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya, maka dia membunuh saudaranya. Itulah pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia di bumi. Maka Allah kata, lepas dia bunuh saudara itu, maka dia masuk golongan orang yang rugi. Dia menyesal juga, tapi nak buat apa? Jadi bila kita ambil pengajarannya, mudah saja. Maknanya Habil berkorban kerana Allah. Karena itu maka dia korbankan kambing dia yang cukup cantik, yang gemuk, yang sihat, yang sebaik-baiknya. Kemudian apabila di-challenge oleh Habil, dia tetap mengatakan, Allah hanya terima korban orang yang bertakwa. Maknanya tak takwa, sebab itu Allah tak terima. Karena itu maka dia kata, aku bunuh kau. Tapi dia tak boleh kau bunuh aku tak bunuh kau. Aku cuma mempertahankan kebenaran. Maka dia sanggup mati kena bunuh, kena mempertahankan kebenaran. Artinya dia berkorban bukan saja seekor kambing, dia berkorban nyawa. Berkorban nyawa. Ada lagi nyawa nak korban. Ini lampu kereta. Awal lagi kita korban kerana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menyembelih hewan. Korban diikuti mempertahankan kebenaran sampai sanggup mati, kena bunuh. Dan memang pun seperti yang kita dah sebut sebelum ini, saya kata dah sebut ayat firman Allah Al-Fatihah, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Orang beriman ni Allah sudah beli nyawa dia, tubuh badannya dan harta-harta. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang beriman itu akan jiwa raga mereka. Itu tubuh badan yang nyawa itu.
dan harta benda mereka dengan bayaran syurga untuk mereka nanti bila mati besoklah dibangkit di akhirat. Maka mereka dengan sebab Allah beri nyawa mereka kepada mereka, harta mereka, mereka sanggup korban. Mereka sanggup berperang membunuh musuh dan mereka sedia dibunuh oleh musuh. Oh. Nak pergi perang bunuh musuh, tak dapat ni. Melainkan sanggup, aku tak kira. Karena Allah aku korbankan. Senang kan, susah kan. Memang kan senang kan, memang susah pun. Itu contohnya. Dalam bahasa Islam, dalam Quran diungkapkan dengan jihad. Jihad. Jadi korban dengan jihad tidak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita korban, kita nak dengan jihad. Dan jihad nomor satu melawan nafsu sebelum perang dengan musuh. Sebab itu Nabi SAW pernah bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar." Sahabat bertanya, kita baru habis perang ni tadi? Teruk juga. Tapi Nabi kita pulang daripada jihad yang lebih kecil ke jihad yang besar. Lalu mereka bertanya, "Wa ma jihadul akbar?" Apa jihad yang besar? Jihad nafs, melawan nafsu. Ni tadi ni yang dia bunuh saudara dia pasal tak dapat melawan nafsu. Nafsu menguasai akan diri Qabil untuk membunuh saudaranya. Maka dia pun membunuhnya. Itulah. Jadi hari ini bila kita sebut jihad, maknanya tidak keluar daripada dua. Jihad melawan nafsu satu, jihad melawan musuh. Jihad melawan nafsu pun memerlukan apa nama? Jihad nak melawan nafsu termasuklah harta, termasuklah tubuh badan kita. Sebab nafsu kita diperintahkan kepada harta, diri kita lah diperintahkan orang harta. Nafsu dia, tak payahlah. Sebab itu maka bila kita kan korban dan jihad ni, maka lambang jihad dan korban ialah yang ditunjukkan dalam kisah para anbiya ialah pada diri Nabi Ibrahim AS. Nabi Muhammad SAW tadi mana para anbiya sebelum Rasulullah, Nabi Ibrahim AS. Sebab itu kita baca kisah Nabi Ibrahim AS, dia sanggup dibakar, dicampak ke dalam api hanya kerana mempertahankan perjuangan dia untuk menyebarkan Islam, mendakwahkan agama tauhid di hadapan pemerintah yang zalim, pemerintah yang memang hebat, Raja Namrud, negeri Babilonia, Iraq sekarang, penguasa-penguasa dia, rakyat dia ramai. Nabi Ibrahim diutus Allah mengajak mereka menyembah Allah. Sedangkan mereka dah lama dah menyembah patung-patung berhala. Walaupun mereka tahu berhala itu tak boleh buat apa, tapi dah itu budaya mereka, adat mereka, kepercayaan mereka. Jadi bukan senang nak mengubah kepercayaan ini. Apalagi ia dilindungi oleh pemerintah, oleh penguasa, oleh kerajaan. Sebab itu harga ringkas petanya yang seperti kita banyak ketahui tentang Ibrahim dicampak dalam api. Ini disebut dalam beberapa surah-surah. Dalam surah Al-Anbiya ada kisah dia, surah Al-Baqarah kita dia campak dalam api berada. Iaitu apabila dia sudah menyeru kaumnya dengan berbagai kaedah cara mereka menolak juga, berdialog dengan macam-macam dialog, mencabar mereka menolak juga. Akhirnya maka dia pun bertindak. Nanti aku nak buat satu tindakan yang menyedarkan mereka. Pasal dah buat macam-macam dengan dakwah seru sana, berdialog, berhujah, tak jadi. Dia kata aku akan buat satu benda yang akan menyebabkan mereka mana
tahulah nanti mereka sedar mereka itu mana jalan. Dia pun masuk ke rumah patung berhala yang banyak di dalamnya berhala-berhala. Dia tanya, kamu dah makan kan? Mana dia jawab kan? Kamu tak cakap? Lantas dia pun mengambil tindakan memecahkan patung-patung berhala itu. Dalam Quran disebut dengan tangannya, mengenai kuasa tangan itu, Allah bagi kekuatan. Dibiarkannya berhala yang paling besar di dalam rumah berhala. Besar mana tak tahu, tapi yang terbesar sekali kan. Tak ada yang macam besar patung yang dekat bukit itu tak tahu. Kita pernah tengok gambar dia kan, patung. Kalau tengok patung dia ni, patung berhala apa nama? Saya pernah sebut Morgan. Bismillah. Berhala Morgan itu patung berhala yang nama Morgan itu yang terbesar dan tertinggi di dunia. Tu yang batu kek tak? The tallest maknanya berhala in the world. apa tadi namanya? Berhala Morgan yang terbesar dan tertinggi di dunia, bukan di Asia. Hebat tak Malaysia ada patung Hindu yang tertinggi di dunia. Tadi ada demonstrasi semalam di Batu Kek. Ada Batu Sarawak. Ada. Membantah kerana berhampiran kira-kira 300 meter saja jarak dengan patung Morgan dibina kondominium setinggi 29 tingkat. Lawan tinggi betul. Dibantah oleh kaum Hindu termasuk Sami Bilu. Memang 300 orang minta kerajaan Selangor stop pekerja-pekerja, berhentikan kerja membangun kondominium ini sebab dia akan menutupi pandangan orang yang lalu lintas dari seberang sana. Walaupun dan hampir-hampir dia kata batu kip tu pun nanti tak nampak. Ada apalagi makna ini patung Morgan yang tertinggi dan terbesar di dunia, kata Sami Bilu. Sami Bilu cakap, anak tahu macam Malaysia gini. Soal besar tu, masuk ke berita dia tu pasal membaca kerjaan Selangor dekat pilihan raya pula, kaum Hindu pula kan. Tapi Esko Selangor kata, Zebia kata, ini bukannya baru. Untuk orang pejabat, untuk orang nak membuking ekonomi yang sudah 4 tahun dah dekat sebelah Batu Kep tu. Lagipun kelulusan membangun ni adalah zaman kerajaan BN dulu. Cumanya kerajaan sekarang sana saja. Nampak? Tapi dia orang ni ingat bully tak pemain isu. Tapi dia tanya Sami Bilu, macam mana kalau 9 tingkat? Kalau 9 tingkat saja dia kata tak menghalang pemandangan lah. Jadi tak tahu macam mana berhala yang Nabi Ibrahim tinggalkan ni. Nabi rasanya tak ada tinggi tu kot. Lagi mana tahu kerajaan Babilonia dulu lagi hebat. Ini yang bina patung pun kerajaan Keprio. Ya, yang memberikan peruntukan memperintahkan kebina. Sami Bilu. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi Ibrahim tadi dia kata aku tahu nak buat macam mana. Betul. Besok mereka akan datang tengok. Tahu mereka. Betul tu. Besok mereka datang pergi masuk rumah Ketua Barat tengok. Apa ni berkecai pecah ketul-ketul. Siapa sudah buat kerja ni? Kata ketua-ketua agama, ini perbuatan zalim.
Cik Salim. Zalim juga. Dan sebut dalam Quran juga, ini sudah satu perbuatan zalim. Ialah melawan dia zalim. Dia dikatakan pecahkan tokong berhala. Lalu ada yang kumpulan berkata, kami ada dengar seorang pemuda yang selalu duduk mengata-ngata kepada berhala kita ni, Tuhan-Tuhan kita. Nama dia Ibrahim. Baik. Oh, lalu dipanggillah Nabi Ibrahim dan dikumpulkan orang ramai untuk mendengar maknanya pengisytiharan, dibicarakan lah maknanya. Dia serta-merta panggil orang ramai, panggil bicara soal-soal siasat. Belum tahu lagi soal siasat. Dia bina pentas. Bila soal-soal siasat, Nabi Ibrahim kata, pasal apa pula? Tanyalah yang besar tu. Dia pun yang buat ni. Jadi dia sebut tanya, bal fa'alahu kabiruhum, kata dia. Jangan kuat, hak besar yang buat. Tanya dia. Dia apa? Kau nak tanya macam mana dia tu, kau nak cakap. Bila kata Nabi Ibrahim suruh tanya tu kan, masing-masing kau tengok aku tengok kau. Silakan suruh tanya berhala kita bersatu, kan dia tahu cakap dalam hati kan. Lalas sekali dia kata, tanyalah dia. Kamu tahu tanya dia, takkan dia cakap. Yang tu yang Nabi Ibrahim nak suruh jawapan tu. Mana dia boleh cakap? Kamu pun tahu dah dia tak boleh cakap. Kamu sama apa? Dia tak tiap apa, tak boleh bergarak, tak boleh berawal. Bila dah tak boleh jawab, budak-budak sekarang kata kantoi. Ada tengok YouTube PM kantoi. Budak-budak kita tanya, seorang tanya apa dia tanya Jumal Razak. Contoh. Budak tu dah sebut dah satu anjing. Tak Perdana Menteri jawab satu, contoh apa dia? Tak jawab. Tak boleh jawab. Tengok ke timbalan dia pun tak beritahu. Dia kata kalau lentak nak kena gini. Selama dah kita saya cadangkan babi. Kata tak ada nasib baiklah dia tak tangkap budak-budak tu. Tapi yang ni kantoi Nabi Ibrahim kena tangkap. Dah tak boleh jawab, tangkap dia, ikat dia, bina pentas tinggi-tinggi, nyalakan api sebesar-besarnya, bawa campakkan dia. Alhamdulillah dia campak dia. Allah kata, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Rasanya tu ramai orang hafal ayat tu. Ramai dah hafal ayat tu. Ada terus Malaysia api, kena pandai baca tu. Kami pun berkata, kata Allah, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat kepada Ibrahim. Hidup kan, lepas campak, nyawa-nyawa api, dia keluar saja. Tak ada apa. Terkejutlah mereka, tapi tak beriman juga. Lalu Nabi Ibrahim kata, aku tinggalkan negeri kamu. Ini memang tak boleh nak ni. Cari tempat lain kepada Allah. Begitulah pengorbanan dan jihad Rasul yang salah seorang dari ulul azmi min Rasul, Nabi Ibrahim AS mengorbankan nyawa, menyumbangkan kehidupan, mengorbankan, kemudian harus meninggalkan negeri yang sama, pergi tempat lain. Maka pergilah ke Palestin, dari Palestin pergi ke Mesir, balik ke Palestin. Allah perintahkan pula masa itu dia dapat anak, bawa isteri dia ke Palestin daripada tadi negeri Babilonia. Ada isteri, kemudian tak lama Allah kurniakan anak. Lalu Allah perintahkan istrinya dengan anak yang masih bayi kecil ini dibawa meninggalkan negerinya untuk pergi ke negeri yang kering hutan, tak ada air, tak ada tumbuhan, tak ada manusia, iaitulah bumi Bakah atau Makkah Al-Mukarramah. Sekali lagi pengorbanan Nabi Ibrahim untuk kita ambil contoh teladan, pengorbanan kasih sayang,
korban kasih kepada anak dan isteri. Nah, itu korban juga tuh. Maknanya kalau anak berjuang sanggup korbankan kasih sayang kepada anak dan isteri. Sama ada meninggalkan isteri pergi ke tempat lain, pergi ke berperang untuk korban tadi, meninggalkan anak, ataupun anak dan isteri ditinggalkan. Macam Allah katakan dia, mau hantar anakmu, isterimu ajar tu pergi sana yang tak ada manusia, tapi di situ dahulu tempat telah dibina rumah ibadah pertama di muka bumi sejak Adam AS. Itulah bumi Makkah. Inna awala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakah. Ringkas cerita sampai di sana. Jauh perjalanan. Kalau zaman tu naik unta mau dah sebulan ke pasar. Pasti sebulan pasti. Dari Palestin pergi ke Makkah. Sebab Nabi perang Tabuk daripada Madinah pergi ke Tabuk pun dekat sebulan perjalanan. Sedangkan Madinah tu dengan Makkah lagi jauh. Tabuk tu belum sampai Palestin lagi, baru dekat dengan tak jauh dari sepadan dengan Palestin. Tapi ini perintah Allah. Nabi Ibrahim pergi bawa isteri dia sampai sana, baru duduk sekejap kan, dia pun dah pusing belakang balik. Isteri pula terkejut. Ini pengorbanan isteri pula ni. Apa hal pula? Aku tinggalkan anak kecil sini, makan minuman tinggal sikit saja makanan. Dia pun panggil suami dia, Nabi Ibrahim. Kenapa kami ditinggalkan di sini? Tak menjawab dia. Tanya lagi, adakah ini perintah Allah? Dia menulis tangguh dia. Tak tergambar dia tak ketahuan, tapi ini perintah Allah. Maknanya dia isteri yang beriman sanggup mengorbankan pula dirinya, nyawa dia. Ni aku hidupkan ini, beri sebaik kat sini tak ada air, makanan, tapi akhirnya habis makanan, habis bekalan. Dia pun cari sana, cari sini, antara Jabal Safa dan Marwah, terpancarlah air dari bumi. Itulah Zam-Zam. Itulah bermulanya manusia berkunjung ke sana, singgah di sana untuk dapatkan bekalan air. Mereka tinggalkan barang-barang makanan bertukar-tukar. Hiduplah Hajar bersama anaknya. Bahkan ada orang pernah datang berkampung di sana. Sebab ada orang niaga air ada. Akhirnya Nabi Ibrahim datang sekali menjenguk, pergi sekali tengok. Bila dah balik, datang lagi sekali, anak dah mulai dewasa. Allah suruh korbankan pula anak. Ini cerita yang banyak kita dengar. Kisah Nabi Ibrahim diperintah Allah sembelih anak. Ini disebut Allah dalam surah As-Saffat, surah yang selepas surah Yasin, ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Banyak lagi ayat tu, 45 ayat lagi lah, kita ambil ayat ni. Maka tatkala sampai usia boleh berusaha, bekerja sendirilah bersama dengan Nabi Ibrahim membantu dia bila Nabi dah datang ke Mekah. Maka berkatalah Nabi Ibrahim kepada anak, hai anakku, ya bunayya, hai anak kesayangan, aku bermimpi dalam tidurku yang aku hendak menyembelih kamu. Azbahu itu mana sembelih, zabah. Fanzur mazaka, mu fikirkanlah apa pendapatmu. Kau fikir ya. Makna ayah dia tahu ini perintah Allah, ini mimpi dia. Mimpi Nabi adalah wahyu.
salah satu cara wahyu sampai kepada Nabi ialah dalam mimpi. Dan mimpi Nabi adalah benar. Seperti mana Nabi mimpi sebelum dia masuk ke Mekah dengan Haman kan. Berlaku betul lah. Dia masuk orang menjaga diri Nabi Mekah. Dia kata kepada anak dia, "Fanzur maza tara." Semua mu fikirkan apa pendapatmu. Anak dia pula tak ada orang baik layak bagi tempoh seminggu. Cik nak fikir tengok. Dah, terus jawab. Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar. Buat apa yang diperintahkan kepada ayah. Ustaz Tajudin insya-Allah min as-sabirin. Ayah anda akan dapat anda termasuk golongan mereka yang sabar untuk anda menerima korban untuk dikorbankan. Cerita lanjutnya, maka Nabi Ibrahim pun dengan anaknya keduanya telah menyerah diri kepada Allah. Ayat berikut, falamma aslama wa tallahu lil-jabin. Kedua-dua telah berserah kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim membaringkan anaknya mengiring ke pelipisnya. Lepas itu dia pun sembelih. Tapi sekali lagi Allah tidak mahu anaknya ini dibunuh mati oleh ayah. Cuma Allah nak mengetahui kemarin mengorbankan dirimu, nyawamu, sanggup dibakar, selamat. Lagi aku nak ada anak baru seorang. Ini baru seorang anak ni, anak tunggal. Mana Nabi? Sebab tu ditafsirkan anak tunggal ya Nabi Ismail, bukan Ishak. Dan Ishak di kemudian. Tapi orang Kristian kita kata Nabi Ismail, kita kata Nabi Ishak. Yang disembelih tak apalah kita cerita kan. Dia terus sembelih, tapi Allah 3 kali, 2, 3 tak buka. Maka Allah kata, "Hai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu, qad saddaqta ru'ya." Jadi kerana itu maka Allah kata kami gantikan dengan seekor sembelihan yang besar. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim, iaitu seekor kibas. Begitulah mana nak menunjukkan Nabi Ibrahim sanggup korban kasih sayang, korban anak pun sanggup dikorbankan kerana ketakwaan kepada Allah. Maknanya itulah dia generasi umat Rasul manusia yang jadi Rasul. Maknanya isteri dan anak kesemuanya sedia berkorban dan menerima dan sanggup sungguh-sungguh. Si ibu yang mendidik anak daripada tadi kata orang tu susah payah sampai anak dah boleh bekerja dewasa tiba-tiba nak disembelih. Ada pula dia kata, janganlah kamu pun datang sekali-sekali dewa anak dah ni dah besar juga kamu datang nak sembelih. Dia terima sebab ini perintah Allah. Silakan, ini perintah Allah, laksanakan. Tapi Nabi Ibrahim tahu ibu yang mendidik anak dengan penuh kasih sayang tak segamat nak sembelih depan dia. Tak apa, aku bawa anak ni jauh sikit daripada kamu. Itulah maka dibawalah Nabi Ismail, belum Nabi lah masa tu ya. Putranya Ismail ni daripada Makkah pergi ke Mina, tempat kita meletak jamrah. Kalau kita sekarang ni lebih kurang dalam 15 km lebih kuat. Dulu naik unta bawa. Itu yang kita melontar jamrah tu ada kaitan dengan cerita Nabi Ibrahim bawa Ismail ni, sebab sampai dalam tempat tu syaitan pergi hasut. Kamu apa pula nak sembelih anak kamu? Ini kerja gila ni. Dia pun ambil pasal itu. Itu yang 3 tempat ya. Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Lepas tu Ustaz dia pun semangat dengan sungguh disembelihlah anak tadi di Mina tadi. Itu yang kita menyembelih hari ini pun di Mina. Hari semalam ya. Korban ke jam ke fidyah ke sebagainya. Ada kaitan dengan perjuangan Nabi Ibrahim. Dan yang sentiasa menghalang dan mengilukan manusia tadi nafsu, dan nafsu pula dikuasai bila dikuasai oleh syaitan, maka dia dapat menghalang perjuangan atau jihad. Jadi kalau kita balik kepada cerita tadi, manusia pertama
Habil mewakili manusia bertakwa. Kabil mewakili manusia yang menderhaka. Okey. Manusia yang bertakwa sanggup mati kerana perjuangan menegakkan kebenaran. Manusia yang ikut nafsu ni, dia tak sanggup mati. Dia tak sanggup berjuang. Jadi itulah bedanya. Dan manusia yang tak sanggup berjuang inilah kerana dikuasai oleh hawa nafsu. Dan nafsu manusia yang seperti inilah yang dikuasai oleh syaitan. Sebab itu kalau tuan-tuan ingat kuliah saya bulan lepas tentang perang Ahzab, ingat tak? Allah beritahu dalam dua ni ada dua kumpulan saja. Satu Hizbullah, satu Hizbul Syaitan. Mana dari awal di dunia ni, Habil mewakili golongan Hizbullah, Kabil mewakili golongan Hizbul Syaitan. Sampai zaman Nabi Ibrahim, macam tu juga kan? Hizbul Syaitan lah yang berkuasa memerintah di bumi Kanaan atau Babilonia. Tapi tidak gagal perjuangan Nabi Ibrahim. Walaupun dia tidak berjuang di situ, dia gila-gila dan akhirnya dia berjaya juga kemudian. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim dilambangkan Allah dalam Quran dengan korban kasih sayang, korban harta, korban nyawa, korban tempat tinggal atau tempat tumpah darah, kita kata itu semua memerlukan korban hanya kerana Allah. Tapi yang paling besar korban kita ni ialah untuk lawan nafsu. Sebab korban berperang hanya sekali-sekali. Nabi Muhammad SAW, kita lanjutkan sikit. Oleh kerana Nabi Muhammad SAW tadilah yang meneruskan syariat Nabi Ibrahim AS yang terakhir. Sebab dia pun keturunan Nabi Ibrahim. Ialah Nabi Isa pun keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Musa keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria semua keturunan Ibrahim. Tadi di sebelah putranya Ishak. Yang ni di sebelah putranya Ismail yang kena korban, kena sembelih tadi. Maka Nabi Muhammad SAW yang dia membawa syariat Nabi Ibrahim yang terakhir, yang diperintahkan untuk disebarkan kepada seluruh manusia dan ditegakkan di muka bumi ini. Nabi Muhammad SAW juga awal-awal lagi maknanya dilatih Allah berkorban. Iaitu pertama berkorban perasaan kasih sayang kerana dia dilahirkan dalam keadaan yatim. Orang yatim tak dapat kasih sayang ibu bapa kandungnya sendiri. Dia hanya dipelihara oleh tok dia, dipelihara oleh pakcik dia. Ya. Itu korban, maknanya tak serupa anak yang lain. Dan memang pun Nabi Muhammad SAW kata, aku pun anak orang yang dikorban. Aku anak dua orang yang disembelih. Anak Ibnu Zabihain, kata Nabi SAW. Maknanya bukan sohkan. Aku anak dua orang yang disembelih. Kerana bangsa Arab yang menurunkan Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy ni adalah maknanya saluran Nabi Ismail AS. Itu yang melahirkan bangsa Arab. Nabi Isa saluran Bani Israel yang banyak dapat rasul-rasul, tapi hanya untuk sementara. Nabi Muhammad SAW walaupun lama sebelum Nabi SAW tak ada Nabi yang utus kepada kaum Arab, tapi dia utus kali terakhir untuk seluruh manusia. Dan dia keturunan Nabi Ismail yang tadi disembelih. Yang kedua, bapa dia sendiri disembelih, Abdullah, tapi diselamatkan. Allah diselamatkan, tapi bukan cara wahyu, cara ilham yang Allah beri kepada pimpinan, kepada pemimpin Quraisy gitu kan. Sebab tok Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abdul Muttalib, dia bernazar, dia kata kalau aku dapat anak lelaki yang ke-10, maka yang ke-10 ni aku akan korbankan untuk Tuhan Kaabah. Tuhan Kaabah itu Allah lah, kepercayaan musyrikin kepada Allah ya.
Tuhan Kaabah. Lepas tu Tuhan-Tuhan yang lain-lain itu dia punya perantaraan. Dapat subuh, lahirlah Abdullah. Bila dah besar sikit, bukan lahir kalau dibawa kan, bila besar sikit dibawa ke Kaabah untuk dikorban. Lalu pimpin-pimpin adat mereka, apa saya kau nak korban? Aku nazar dengan Tuhan Kaabah. Macam mana ni? Nazar dengan Tuhan Kaabah kena buat. Tidak ada Tuhan Kaabah. Akhirnya kita cerita mereka berbincang sana, bincang sini, pergi minta pendapat daripada bunga-bunga, dukun-dukun juga. Akhirnya dapat ilham macam ni lah. Kata orang yang beri nasihat, ketua-ketua agama adat, cabut undi, gantikan dengan unta. Kalau sekali cabut, maknanya kena Abdullah itu ditanda lah. Mana ambil satu uncak, ambil kepingan batu, ada tanda, ada yang tak tanda. Kalau tanda itu maknanya itu menunjukkan Abdullah. Sekali cabut 10, goncang-goncang cabut lagi. Kalau 10, gitulah sampai akhirnya 100 ribu unta. Cabut-cabut ini tak ada dah, tak naik dah. Lalu kata ketua lima, sekarang Tuhan Kaabah setuju dengan 100 ribu unta sebagai tebusan. Disembelih 100 ribu unta, maka Abdullah pun diselamatkan. Itu yang menjadikan Abdullah sehingga dewasa menikah dengan Aminah binti Wahab. Dan kemudian sebelum baru dia dalam kandungan ibunya 2 bulan, Abdullah meninggal. Lalu Nabi bila jadi Nabi, dia kata, aku anak 2 orang yang disembelih. Maknanya aku ni keturunan orang-orang yang dikorbankan kerana Allah. Maknanya kerana itu aku juga akan mengorbankan diriku kerana Allah. Tapi Nabi tak ada belah mati kena bunuh kan? Tidak belah mati dalam perang, dia pergi perang. Allah tak izinkan dia mati dalam perang. Dah diputuskan untuk bunuh dia oleh kerajaan Makkah. Selamat. Tapi yang penting maknanya dia telah berjuang, dia telah berjihad, dia tak takut mati. Cuma Allah selamatkan dia supaya dia terus dapat melaksanakan tugas dia sampai dia wafat. Islam telah sempurna dilaksanakan, diturunkan dan ditegakkan. Jadi begitulah sedikit cerita pengorbanan. Balik kepada Nabi Ibrahim tadi bilang, tak sesat ini. Budak sembelih anak dia tadi, selesai dah, Allah kata mudah jalankan tugas. Lalu Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun semula Baitullah bersama putranya Ismail. Dan diisytihar minta Allah perintah isytiharkan haji untuk yakni semua manusia melawat ke sana, manusia beriman. Wa azzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa aqimul ba'isal kafir. Saya ambil ayat ni kerana ini ada kaitan dengan yang kita buat sekarang. Haji sekaligus dengan sembelih. Allah kata isytiharkan. Mula-mula tadi dia diperintah Allah mendirikan semula bangunan Kaabah Baitullah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, kata Allah. Bila dah didirikan Kaabah, mu perintah isytiharkan, wajib orang ziarah ke sana kalau dia beriman. Itulah wa'adzin finnas, berisytiharkanlah kalimu hai Ibrahim kepada seluruh manusia. Masa itulah, masa itu bila agaknya 5,000 tahun dulu Nabi Ibrahim. Yalah, kalau kira Nabi Muhammad SAW pun dah 1,000 tahun lebih, 1,300 dah. Yalah, dari kita sekarang ke Nabi Muhammad SAW ambil tahun dia hijrah. Daripada hijrah, kalau kita ambil Mekah lagi lebih hijrah. Sekarang 1433 tambah 13 14 berapa? 4 6 33 dan 13 46 1446. Daripada dia ke Nabi Isa AS 600 tahun lah. Ada 2,000 lah. Dari Nabi Isa AS, dari Musa, Nabi akhirnya sampai Nabi Ibrahim jauh kita.
Itu dah saya kata mau 5,000 tahun. Tapi yang ada sekarang ini dah banyak kali jadi repair, dibaiki dah. Terakhirnya Baitullah atau Ka'bah tu, yang masjid punya kan. Ka'bah tu terakhir diperbaiki lebih kurang 33 tahun tu. Pasal apa? Mungkin ada yang ingat, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Betul, 33 tahun. Peristiwa Masjidil Haram telah dirampas oleh pemberontak daripada pasukan pengawal diraja, pengawal raja memberontak melawan Masjidil Haram pada malam 1 Muharram. Jemaah haji Malaysia ada lagi yang tak ada balik. Tapi kalau Masjidil Haram macam sekarang, masa tu dia di bawah orang dulu boleh sembahyang, dia dikuasai. Jadi bila tentera Arab Saudi nak ambil pada itu, terpaksa bawa kita keluar. Mula pergi masuk itu aja kerana mesin gun habis, bawa kita keluar. Jadi antara peluru kita keluar tu terkena serpihannya, terkena wujud Kaabah. Itu ceritanya. Itu banyak lagi cerita, tak boleh sikit. Ada cerita yang tuan-tuan kali tak tahu. Sebenarnya yang memungkinkan Arab Saudi mengalahkan pasukan pemberontak tu ialah apabila pasukan payung terjun upahan daripada salah sebuah negeri di Eropah. Tapi itu yang dengan payung terjun dan berjaya memusnahkan dan menawan lebih kurang 30 lebih yang hidup, yang kemudian dibicarakan oleh pemancung. Itu cerita lain. Tapi balik kepada cerita yang tadi itu, isytiharkan haji. Allah kata, nescaya mereka datang dengan berjalan kaki menyambut suratmu itu dan menaiki unta yang kurus yang datang dari seluruh pelosok bumi kawasan yang jauh. Itu ayatnya. Ayatnya, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa aqimul ba'sa faqir. Supaya mereka itu dapat menyaksikan berbagai manfaat bagi diri mereka, bagi masyarakat mereka, dan juga supaya mereka dapat menyebut-nyebut nama Allah dalam beberapa hari di atas sembelihan binatang an'am yang Allah beri rezeki kepada mereka itu sebagai korban. Maka makanlah sebagian dagingnya dan berikanlah kepada pakai miskin yang lain dari bahagian lain. Itu ayat. Hanya sekaligus haji korban. Maka inilah dia yang syariat Nabi Ibrahim yang disambung risalahnya untuk naik haji ini. Sehingga orang Arab sebelum kedatangan Nabi SAW pun walau sembah berhala pergi juga naik haji. Arti menziarah Kaabah Baitullah tadi. Di samping mereka meletakkan berhala di sekelilingnya dengan kepercayaan bahwa berhala itu perantaraan mereka sahaja untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah tuan-tuan, maka datang Rasulullah Nabi SAW membersihkan berhala-berhala itu dan kemudian baginda sendiri menunaikan hajinya dengan mengisytiharkan kesempurnaan Islam. Bila Allah menurunkan ayat masa Nabi berada di Arafah ketika baginda menunaikan hajinya pada tahun ke-10 Hijriah. Jadi maknanya sekaligus ibadah haji yang Nabi melakukannya tadi sebagai sambungan dari syariat Nabi Ibrahim adalah nak mengisytiharkan Islam adalah agama untuk seluruh manusia dan Islam adalah cukup sempurna untuk sepanjang zaman. Sebab apa? Ketika Nabi menunaikan hajinya tadi, inilah haji Nabi, tak ada lain. Inilah kali ini selepas Nabi berjaya menawan Mekah ataupun membuka Mekah dalam istilah Islam, dia tertawan Fathu Makkah pada tahun 8 Hijriah. Kemudian tahun ke-9 Hijriah Nabi belum ke Mekah lagi kerana terpaksa bertugas untuk mengatur pemerintahan negara, menghantar para pendakwa. Kerana pada tahun itu ramai manusia berduyun-duyun, menghantar wakil menyatakan
semenanjung tanah Arab, dan hanya pada tahun ke-10 baru Nabi berangkat. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Arafah itulah Allah menurunkan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan, dan seterusnya. Islam sempurna, cukup lengkap lah. Dan Islam sebagai nikmat yang penuh aku telah anugerahkan kepada kamu, dan aku rela Islam telah jadi agama kamu. Jadi maknanya Nabi dah katakan perjuangan dia sudah sampai kepada akhir, di mana berjaya dia mendaulatkan Islam yang sempurna itu, dan seluruh semenanjung Arab telah memeluk agama Islam. Sebab itulah maka besok harinya Nabi membuat ucapan. Bukan esoknya, disitulah hari itu Nabi membuat ucapan yang dianggap sebagai perpisahan dengan umat, yaitu haji yang dipanggil khutbatul wida. Nabi berkhutbah di Arafah, ya, yang dianggap sebagai perpisahan. Jadi itulah ringkasnya perjuangan korban dan perjuangan. Ada masa sikit lagi baru saya nak bawa cerita kita pula. Itu cerita latar belakang. Boleh kita tambah lagi dalam